Bila hati telah reda, hidup berteman si air mata. Bila laut tak berombak, segunung pucuk tak berguna. Bila hari telah senja, alamat malam menjelang tiba. Bila jiwa telah merana, segala yang indah kosong belaka. Ya Allah, Maha Kuasa, mendatar gunung, mengering lautan, lepaskan daku dari cengkaman. Mak tolong ceritakan malam terakhir dengan arwah Mama. Itu yang tak boleh dilupakan lah sampai sekarang, masih terbayang-bayang. Dia, arwah ni dia koma selama 5 hari dan doktor dah bagi kata-kata terakhir dengan kami. Memang pada harapan dia minta kita semua bertenang, sabar. Dia dah cuba seberapa banyak mungkin, tapi Tuhan lebih menyayangi Mama. Dia nak ambil Mama kan. So dia memang nak meninggal tu, dia lain orang dia tak sebut, dia sebut Allahyarham Nasir, anak Ramli, dia nak jumpa. Jadi kita berusaha lah, Linda, saya, Mak berusaha lah mencari Nasir, sampaikan Nasir datang. Kami semua keluarga ada kelilingkan dia. Kebanyakannya ada kan? Semua ada. keluarga kita, Datuk Mama ada, Ibu, semua ada, semua. Cuma Rozi saja yang tak ada. Linda, Dian, suami Dian, Amanti, semua ada. Jadi bila Nasir sampai, lamalah Nasir nak datang, kita sampai marah dengan Nasir, susah nak cari Nasir. Nasir sampai, Mak dengan Linda pergi bisik kat telinga dia, "Ma, Nasir dah sampai, Ma. Nasir ada ni, Nasir kat sini." Terus dia buka mata, dia senyum, tapi air mata dia meleleh. Itu aja. Lepas tu dia tutup mata dia. Itu yang kami tak boleh lupa lah. Dia nak juga Nasir, sampai dia dapat dengan Nasir datang, baru dia tak ada, baru dia pergi. Jadi cerita yang kat internet tu, ada ke betul ke tu yang kata kat surat khabar pun ada ke? Ada bukti ke? Kita orang semua ada. Takkanlah kita nak, ni Allah yang nampak semua. Takkanlah kita nak cakap kita tak ada kat situ pula. Takkanlah kalau Mak ni boleh berkorban apa saja untuk Mama, takkanlah Mama meninggal, Mak boleh tak ada kat situ, Mak pergi mana? Cerita apa tu yang dia sakit, kita kat samping dia berapa hari, 9 hari. Itulah kata dia orang, Saluma meninggal seorang diri dengan kawan yang kononnya kawan karib lah. Tapi sebenarnya tak betul, kami semua ada kat situ. Cuma kami tidak sedar yang ada penulisan dalam surat khabar. Memang kami tak tahu, kita tak pun sedar ada penulisan dalam surat khabar. Jadi keluarga tidak mengetahui dan tidak membela diri. Memang kita tak tengok lah itu semua. Kita ni kata orang polos lah. Apa yang telah terjadi itu sudah, ya.
Masa tu tak ada satu reporter pun, tak ada satu orang khabar pun. Sesudahnya dia meninggal, barulah Linda telefon, sak khabar, orang TV apa semua kan. Habis Datuk Musa kan tolong. Itulah. Jadi kita memang tak ada nak membela-bela diri. Kita pun tak sangka yang orang boleh tulis macam tu kan. Satu keluarga tak ada dia meninggal seorang diri. Rasa saya hanya cerita-cerita je lah. Nak memburuk-burukkan keluarga kita ke, tak tahulah apa tujuan mereka. Tapi pada hakikatnya kan, family adalah. hakikatnya memang Tuhan nampak. Tuhan tu sentiasa berada dengan kita. Mama meninggal dengan keadaan yang macam tu lah. Mak dia masih ada lagi. Arwah Ibu nenek ada. masih ada. Tapi yang sekarang yang ada cuma mak, Linda, Dian, Amanti, Azlan. Itu kalau nak Itu keluarga. tarik menarik nak jadi saksi ke apa kan, kalau lah. Ini orang boleh ke depan. Orang ni semua ni boleh ke depan. Yang betul mama meninggal dikelilingi oleh Keluarga. satu keluarga. Kita tak neglect dia, kita tak tinggalkan dia. Itu aje lah. Kan? Yalah, Mak ceritakan sikitlah Pelibatan dalam filem. apa juga yang selalu orang tak ceritakan pasal Mak yang dalam Mak punya usaha-usaha dalam hidup Mak, apa yang Mak telah lakukan, Pencapaian. yang mungkin pencapaian orang tak sedar, orang tak tahu. Sebenarnya saya ni, mak ni tak orang yang tak berusaha. Apa yang datang saya terima dan saya akan kerjakan apa yang patut saya usahakan. Saya bukan orang yang saya nak usahakan macam ni, saya nak jadi macam ni, tidak. Saya memang orang yang kata relax lah kan. Apa yang datang, katakanlah saya kena buat ini, itu je baru saya buat. Saya tak ada planning lah untuk Spontan apa-apa. Tak ada. Secara spontan. Tak ada, saya tak ada planning macam apa yang datang saya akan terima dan saya akan buat. Kewajipan apa yang saya mesti buat, saya buat. Jadi pengalaman saya banyak lah kan dalam industri ni. Selain saya berlakon, selain saya berlakon, selalu saya dapat part-part yang tidak disukai orang dulu lah. Orang sekarang sudah terima. Contohnya? Orang sekarang sudah pandai, semua pelakon penonton sekarang sudah pandai, dia menerima itu hanya adalah lakonan. Saya pernah my first film Cemburu, saya berlakon. Malam tu ada midnight, saya kena tunjukkan diri di atas pentas. Bos hantar saya. Saya keluar daripada panggung, saya kena ludah. Saya kena ludah oleh penonton. Jelaka punya perempuan, perempuan sial, dia kata. Saya pun terkejut. Kenapa saya kena maki? Rupanya kerana part saya dalam situ part jahat. Filem Cemburu tu. Besoknya saya balik. Saya cakap dengan Shaw, Mr. Shaw, jangan hantar saya lagi lah pergi stage show macam ni, saya tak mahu lah. Kenapa? My first film saya sudah kena ludah orang, saya sudah kena maki sama. Itu tanda you boleh buat. Tak boleh macam, tak boleh patah semangat, kata bos. Jadi daripada hari itu memang saya tak pernah dapat part yang baik. Saya asyik part jahat aja. Saya berlakon. Jadi dalam studio Jalan Ampas tu, pertamanya Arwah Kak Siput Sarawak, keduanya Normadiah, dan ketiganya saya lah. Berlakon part-part yang macam ni. Dan ada seorang aktris lagi, nama dia Eloni Hayat. Dia Dutch, orang Belanda. Separuh Belanda, separuh Melayu, separuh Indonesia. Dia pun ada berlakon, tapi dia tak berapa banyak lah dia berlakon. Tapi dia berlakon macam part-part macam saya lah. Dia berlakon. Jadi pengalaman saya berlakon ni asyik part jahat sampai tahun 69. Bila P. Ramlee berhijrah ke Merdeka Studio, dia bilang, Yang, saya mau try you lah. Saya tak mau you part jahat lagi. Saya mau kasih you menangis. Boleh tak you menangis? Dia kata. Saya bilang, tak apa, boleh cuba. Jadi saya pun dikasih part tu lah. Yang lumpuh tu, putus sudah kasih saya. Dia pun Salima itu jam ada dekat mana ya? Dekat Bangkok. Dia telefon, dia bilang, I puas hati lah, kakak you boleh berlakon. Ingat dia boleh berlakon jahat saja, rupanya dia boleh berlakon baik juga. Daripada situ hari saya dapat bertukar karakter lah.
jahat, tak sentiasa jahat lah. Ada baik, ada jahat macam itu. Jadi saya dapat banyak watak yang saya pelajari dalam lakonan. Tapi ada kalanya bila studio tu dah macam slow down, tak ada apa aktiviti buat filem banyak sangat, saya pun tak ditawarkan banyak. Saya cuba menceburi dunia perniagaan. Saya mula dengan Marsha Florist, bunga. Saya sendiri gubah bunga, saya sendiri hantar office ke office. Saya pernah hantar ke UDA pun. Malisa lagi kecil, dia dalam kereta. Saya tak ada kedai saya dalam kereta. Bunga-bunga semua saya order daripada Cameron Highland. Cameron Highland bawa pergi Pasar Borong, Ipoh Road, saya ambil sampai kat dalam kereta. Belakang tu saya gubah berapa ni saya hantar. Habis orang telefon, saya ada gunakan telefon satu kedai jahit di Kampung Baru. Nama kedai tu Murni. Yang bawa kereta tu siapa? Mami lah? Bawa kereta. Saya bawa kereta Murni Taylor. Jadi saya gunakan telefon dia. Dia pun baik, saya pun lebih kurang lah kan. Faham aja lah. Pakai orang semua pesan-pesan bunga ke kedai dia. Jadi saya dapat pesanan tu, saya bikin. Bikin bunga hantar. Ada orang birthday ke. Saya punya first customer yang regular customer Badul lah, di Badul. Saya punya regular customer. Terus dah terpenat pula pasal dah asyik driving, hantar dah tak larat. Larat. Saya bila Malisa umur berapa 21, saya start buka production, Mari Melis Production. Saya telah buat 7 drama, 2 dokumentari, 1 filem usaha Indonesia. Saya dapat buat. Tapi bila Melissa kahwin, dia pergi ke Indonesia, saya sudah terdiam lah. Saya dah tak buat lagi lah. Saya tak buat lah. Tapi sebelum itu saya ada buka night club. Apa saya nama buka night club? Joget House. Nama dia Pelipo Joget House. Penyanyi resident singer Rozita Rohaizat. Saloma datang nyanyi tiap-tiap malam minggu. Sama juga. Loma datang menyanyi. Dan saya sendiri nyanyi. Saya nyanyi dengan gendang asli. Saya nyanyi lagu-lagu asli. Kalau ada orang nak joget-joget tu kan, saya nyanyi tu. Tapi kalau orang nak berdancing, nak apa nak disco-disco macam disco-disco, semua Rozita yang menyanyi. Saya dalam 2 tahun lah saya buka night club tu. Saya tak tahan sebab lip saya tu dia orang taruh garam lah. Sampai orang tak boleh naik lah. Tapi walau macam mana pun night club saya tetap maju. Tetap maju. Ditutup. Jadi orang tak kasih tutup sebenarnya. Kelab kau bagus lah. Kenapa kau nak buka? Kenapa kau nak tutup? Orang makin bagus, makin ni kau pula nak tutup lah. Memang saya tak tahan lah. Penat. Saya sendiri yang tutup. Nasib baik saya tak ada apa pun. Tak ada sangkut maut lah. Saya tak ada hutang, tak ada apa.